Assalamualaikum. Selamat bertemu di dalam video RBT tahun 6. Okey, sebelum kita mulakan, ingin saya memberitahu kepada murid-murid semua yang sebelum ini, setakat ini modul-modul yang telah diberikan pada tahun lepas dan juga awal tahun ini, semuanya adalah topik-topik yang belum kita pelajari pada tahun lepas. Jadi saya mengikut saranan Kementerian Pendidikan untuk melakukan penjajaran topik-topik yang belum dipelajari pada tahun lepas berikutan penutupan semula sekolah pada penghujung tahun, ya. Okey, sebenarnya RBT tahun 5 tahun lepas, sekarang kamu dah tahun 6. Tak banyak, ya, tak banyak. Dia ada beberapa unit saja. Okey, kita sekarang berada di unit 3. Unit 3 tajuknya teknologi pertanian. Okey. Mari kita tengok apa yang ada dalam buku teks tahun 5. Kamu mungkin dah tak ada buku ini. Jadi nanti saya akan bekalkan lah, ya, file yang saya sedang buka ni, untuk kamu boleh tengok dengan lebih jelas, ya. Mungkin video ni kecil, ya, tak berapa nak jelas. Nak jelas sikit boleh pusing sikit handset tu, supaya dia jadi lebar dan lebih jelas sikit. Di sini muka surat yang pertama dalam unit ni, muka surat 55, ya. Ada dialog. Dialog kartun, ya. Apa yang ada? Saya cuba baca. Dia mula daripada yang ni lah. Yang ini. Alright. Hey kawan-kawan, kamu kelihatan sihat dan bernas. Mungkin kamu akan tertanya-tanya apa maksud perkataan bernas. Nantilah, ya, kita akan baca habis dulu. Apa jawapan kawan-kawan dia? Ya, kita semua sama. Kita perlu sihat agar dapat bercambah menjadi anak benih yang baik. Ini macam intro lah, ya. Intro bagi unit ini. Yang ada lagi satu. Ya, betul. Pandai tuan kebun menjaga kita. Kamu dah dapat sedikit gambaran, ya. Sebenarnya saya mulakan daripada awal, ya. Modul-modul yang kamu dah jawab ni dah lepas dah, yang berkait dengan apa yang kita tengah saksikan ini, ya. Tak apalah, ya, sebagai ulang kaji. Bahagian yang pertama tajuknya mari memilih biji benih. Dia nak ajar kita cara nak memilih. Nak memilih perlu kenal.
nak pilih sesuatu mestilah memilih yang baik kan. Okey. Terdapat pelbagai cara untuk membiakkan tanaman. Satu daripada caranya ialah menggunakan biji benih. Anak benih yang subur akan tumbuh daripada biji benih yang baik. Okey, mula daripada benih barulah anak pokok pun jadi baik. Benih baik, anak pokok pun biji benih baik, anak benih pun biji benih akan menghasilkan anak benih yang subur. Okey. Oleh itu kita perlu memilih biji benih yang mempunyai ciri-ciri yang baik. Okey, ciri yang baik. Antara ciri benih yang baik adalah seperti di bawah. Okey. Dia dah siap buat satu carta. Kalau kita perhatikan sebenarnya carta ni ialah carta apa? Carta buih. Macam carta buih tapi dalam bentuk bunga dan daun. Okey, yang pertama, kita tengok yang pertama. Dia mestilah matang. Okey. Apa itu matang? Itu biji benih diambil daripada buah yang matang. Okey. Daripada buah yang matang. Buah yang baru. Okey. Buah yang matang ni maksudnya buah, kalau buah tu boleh makan, buah tu matang lah tu. Okey. Okey. Macam rambutan. Kamu dah boleh makan yang warna merah rambutan. Okey, maknanya buah tu matang. Jadi biji benih yang dalam itu pun matang. Kita campak dia boleh tumbuh. Okey. Okey, yang kedua, bernas. Apa yang bernas jadi kan? Apa bernas? Okey. Bukan beras Okey. Bernas ialah biji benih mempunyai isi yang penuh. Isi yang penuh. Biji benih yang penuh. Kalau yang kosong dalamnya okey, tak ada apalah yang tak naik pokok lah nanti Yang ketiga, bentuk normal, bentuk biasa yang kita tengok lah Kalau kita tengok biji benih rambutan, contohlah orang tak tanam pakai biji rambutan tapi contoh. Okey. Lepas kita makan, kita tengok biji dia tu macam lain macam, dia bentuk tak sama dengan yang lain-lain yang tu. Okey, jadi elakkanlah daripada ambil yang itu, ambil yang bentuk yang sama seperti asal ataupun yang selalu kita nampak lah Okey. Ataupun yang selalu dah pernah yang pernah ditanam yang jadi. Okey, jadi ambil yang tu. Kalau tengok lain macam daripada yang dulu tu yang kita tanam jadi tu, jangan ambil lah. Okey, yang keempat, tidak diserang perosak dan tidak berkulat. Okey. Perosak ni biasanya ulat lah ulat dia makan isi dalam tu. Jadi kalau kosong dalam tu dia dah tak bernas lah. Jadi kalau kita nampak dia ulat, tak payah nak korek-korek dalam tu dah. Ambil yang lain lah. Biasanya benih ni banyak. Okey, tidak berkulat. Kadang-kadang kita simpan lama sangat benih tu, dia berkulat. Okey, sebenarnya dia dah tak elok lah tu. Okey benda yang kita dah lepas ni kita orang putih kata kita go through sajalah modul dah dijawab, dah dihantar. Okey Okey. Wadah ilmu. Apa yang dia nak sampaikan dekat kita ni? Anak benih merupakan peringkat awal pertumbuhan sesuatu tanaman. Okey. Anak benih tu. Apa maksud anak benih? Okey. Gerak kerja. Namakan tanaman yang ditanam dengan menggunakan biji benih.
Boleh jawab? Boleh bagi? 1 contoh, 2 contoh, 3 contoh. Tadi dah sebut rambutan. Apa lagi? Memplam. Okey. Tapi orang pun tak tanam pakai biji benih memplam Orang dah buat teknik lain dah. Teknik tut, teknik apa lagi lah Dia lebih kurang teknik tut lah sekarang ni. Cuma nama beza-beza lah. Dia potong ranting, dia belah, dia selit dekat dahan pokok yang lain. Dia balut-balut. Esok dia tumbuh. Okey, banyak teknik sekarang ni Kalau kamu berminat dengan teknik-teknik menghasilkan benih, tak semestinya biji benih. Benih ni mungkin daripada tut pokok. Okey. Kecil-kecil dah berbuah. Orang panggil apa? Pokok kahwin lah. Okey. Satu cepat berbuah, satu lagi mungkin dia menghasilkan buah yang lain macam sikit yang versi yang berbeza dengan yang lain, sebab dah dicantum-cantum macam buah durian Durian banyak jenis sekarang ni. Banyak kaedah nak tanam durian. Okey, teruskanlah ya. Ini muka surat. Tadi muka surat berapa dah tak nampak Okey. Ini muka surat 57, tadi 56 lah. Okey, ni sekarang dia bagi gambar lah, gambar raja supaya sebagai contoh untuk kita mengenali biji benih. Biji benih ni kadang-kadang kita tengok lebih kurang sama. Okey, kalau kita jumpa biji benih mana-mana, kita pun tak boleh nak tahu kalau kita tak tengok dari mana biji benih tu datang. Okey, kalau kita beli pun nasib baik dia tulis. Kalau dia tak tulis, tak tahu. Semua sama je. Okey, ada yang besar, ada yang kecil saja. Biji benih yang rosak tidak sesuai untuk disemai. Biji benih ini mungkin tidak akan bercambah jika disemai. Tanam saja, tak tumbuh-tumbuh. Yang berikut ialah ciri-ciri benih yang rosak. Ini ialah ciri-ciri benih yang rosak. Tidak matang, iaitu biji benih diambil daripada buah yang tidak matang. Okey, ni ulangan yang tadi, cuma yang ni bergambar. Okey. Nah, kita tengok warna pun hijau. Okey. Ni yang nombor 1. Yang nombor 2, retak atau pecah. Nampak retak tu? Pecah. Nampak ni. Okey. Retak di sini, nampak. Okey. Bila retak ataupun pecah ni, dia dah terbelah. Jadi kandungan dalam dia tu dah terdedah. Jadi biasanya dia cepat rosak. Masuk air, masuk ulat ataupun kulat. Macam-macam lah. Yang ketiga dia kat bawah pula. Yang ketiga, tidak normal, iaitu biji benih cacat dan tidak seperti asal. Okey, andai kata yang ni yang asal. Jadi kita tengok yang ini bentuk tak sama dengan yang asal. Berpetak sikit. Jadi janganlah ambil ni, ambil yang ni. Okey. Cacat, tidak seperti bentuk asal. Okey. Ya. Tadi dia cakap saja kan. Ciri-ciri yang baik. Tidak. Okey bentuk normal. Tapi macam mana normal dengan tak normal tu, ni penerangan yang lebih lanjut lah ya. Nombor 4, berlubang kerana serangan perosak. Biasanya perosak lah, ulat ulat. Okey, nampak rosak, dah berlubang, ulat dah masuk. Okey, yang nombor 5 mungkin tak jelasnya ni nampak macam putih-putih. Ni dah diserang kulat. Okey, wadah ilmu. Antara sebab biji benih rosak adalah kerana serangan perosak atau diambil daripada pokok yang terencat.
Pokok, kadang-kadang pokok tu pun dah tak elok kan, kita ambil dia punya biji benih. Pokok yang tak elok pun menghasilkan benih yang tak elok. Okey, perosak ni biasalah ya, memang tadi nak elak ya. Okey, cuba fikirkan, bagaimanakah cara untuk menghasilkan biji benih yang mengasingkan biji benih yang baik dengan yang rosak? Macam mana ya? Kalau kita kena asingkan lah yang boleh nampak dengan mata kasar kita, kerosakan kita asing. Okey, tapi mungkin ada cara yang lain lagi mungkin yang pakar dalam bidang pertanian ni dia boleh cakap lah kan. Okey, yang kita baru belajar tadi, kita tengok 5 ciri yang rosak ni lah. Okey, ada 5 ciri yang tak boleh pakai ni. Okey, muka surat 57 selesai. Okey, bahagian yang seterusnya, gunanya kami. Okey, apa yang murid ni cakap? Kita perlu menyediakan alatan sebelum memulakan aktiviti penanaman seperti menyemai, menanam anak benih, menanam anak benih dan penjagaan. Penggunaan alatan perlu dilakukan dengan cara yang betul dan selamat. Yang berikut merupakan alatan, fungsi, dan cara penggunaan. Okey, di sini sebenarnya dia nak sampaikan apa yang perlu kamu tahu lah ya. Yang pertama, tahu nama alatan dan juga fungsi. Okey, yang ni pun modul telah diberi ya. Okey, jadi kamu hanya, kalau tak ada buku teks tu, tak tahulah macam mana hari tu ya. Kejap hari tu tak payah lama kamu simpan buku teks kan, boleh lah kan, tiba-tiba suruh hantar pula, macam-macam lah ya. Tapi itulah, dia nak suruh kita guna internet untuk cari buku teks digital. Ada ya, ada yang macam saya ni, yang ni saya scan ya kan, angkat gambar dengan kamera dengan handset pun boleh. Okey, saya akan bagi gambar ni kat kamu nanti ya. Gambar ni panjang. Okey, tak tahu saiz ni berapa, besar juga, tapi okey, untuk belajar kan, carilah cara untuk download. Okey, ataupun kalau video ni jelas, tengok sajalah video ni. Okey, kalau tak boleh tengok sekarang pun, kemudian pun, harap kamu boleh akses lah ke YouTube untuk tekan saja link dalam WhatsApp, terus boleh tengok video ya. Okey, alatan yang pertama namanya sudik tangan. Okey, sudik tangan. Sudik bentuk dia macam sudik. Okey, tangan maksudnya kita macam nak teka mana datang nama ni, sudik tangan. Okey, tangan ni disebabkan guna pakai tangan. Okey, pegang dia guna tangan. Okey, yang ni untuk menggali lubang semasa menanam biji benih dan mengubah anak benih. Okey, ini yang ada dalam buku. Okey, sebenarnya kalau kita di rumah nak menanam, kita guna macam-macam betul tak? Okey, guna apa saja, korek dengan apa saja yang kita jumpa pun asal jadi, asal boleh kan? Okey, tak apalah, ni ikut buku ikut buku.
Okey, kita belajarlah apa yang ada dalam buku ni. Okey, kita kenal. Okey, kalau kita tak ada di rumah yang ni pun sekurang-kurangnya kita kenal nama dan kegunaan dia. Tak lagi pergi beli benda ni, tak lagi pergi cebok nasi lagi. Cebok nasi. Naya. Okey, Naya Pak Abu. Okey. Alatan yang kedua, serampang tangan. Serampang. Serampang ni sebab ada satu, ada dua, ada tiga. Ada tiga macam jari tu Tangan sebab guna pegang pakai tangan. Okey. Apa guna dia? Untuk menggemburkan medium. Apa medium? Medium ni tanah dah selalunya Apa dia medium? Medium selalunya adalah tanah. Ada medium yang lain? Ada. Okey. Contoh macam hidroponik. Kalau tanam ikut hidroponik kan, medium dia tak ada tanah. Okey. Tak apa. Itu nanti dulu Okey. Itu dia serampang tangan untuk menggemburkan. Okey. Jangan pula pergi kedai beli yang ini, kau pergi makan Maggi dengan ni. Sekali lagi Naya Pak Abu. Okey. Yang seterusnya, penyiram. Nama pun penyiram. Fungsinya untuk siram tanaman. Okey. Ni banyak ada kat rumah ni, biasa ni. Okey. Mak-mak kita nak siram pokok ni, pokok bunga dia tu, selalu ada ni hak kecil. Lalu kalau kebun besar-besar, dia saiz yang besar, nak angkat pun berat ni kalau penuh dengan air. Okey. Yang seterusnya, pungkis. Sebut betul-betul. Pungkis. Tengok betul-betul ni. Okey. Dia macam raga, tapi dia leper sikit Okey. Dia digunakan untuk mengangkat rumput yang telah dicabut atau mengangkut bahan tanaman seperti bahan organik, pasir dan tanah lom. Apa dia tanah lom apa semua ni kan, nanti selepas ini. Okey, coming soon. Okey, pernah tengok? Ni jarang lah ada kita selalu nak angkat tanah pasir ni, kita angkut guna apa? Kereta tolak berada kat rumah tu kan. Okey, ke angkat dengan apa? Baldi pun belasah. Belasah asal boleh. Okey, tapi ni ikut bukunya yang ni lah yang sepatutnya yang disaran digunakan dalam pertanian. Okey. Okey alright. Tips keselamatan. Konon-konon kita nak buat kerja lah. Okey, boleh juga kalau nak buat kerja di rumah tu Tips. Apa tips? Gunakan sarung tangan ketika melakukan aktiviti yang menggunakan alatan. Periksa dahulu alatan yang hendak disediakan agar berada dalam keadaan baik dan selamat. Okey Cek dulu, cek. Pakai sarung tangan, okey, untuk mengelakkan tangan kita kotor. Kotor saja tak apa, takut nanti terkena apa? Mana nak tahu kan, ada kuman-kuman dalam tanah, dalam medium tanaman kita tu. Okey. Sekarang ni musim Covid kan, tapi Covid tak ada dalam tanah kot kan. Adalah bakteria ataupun kuman-kuman yang ada dalam tanah tu. Okey. Sebenarnya pakai sarung tangan pun nanti senang lah nak basuh tangan tu, tak adalah kotor sangat, tak melekat celah-celah kuku. Betul tak? Melekat celah kuku, basuh tak elok, makan nasi
pakai tangan, selamat. Okey. Masuk kotoran dalam badan. Okey. Ni wadah ilmu pula. Alatan perlu diselenggarakan selepas digunakan supaya sentiasa dalam keadaan baik dan simpan di tempat yang selamat. Okey. Ada alatan yang mungkin agak tajam, jadi simpan tempat selamat. Okey. Diselenggarakan ni maksudnya dibersihkan, okey, ataupun diperbaiki kalau ada kerosakan. Ada yang longgar-longgar ke, okey, kita nak repair ke, okey, macam ni besi sudip tangan dengan serampan tangan ni besi, biasanya berkarat. Kita kena lap, kita kena letak minyak sikit. Benda-benda besi ni kalau nak simpan, letak minyak sikit. Minyak apa? Apa-apa minyak lah yang tahan yang tahan lama. Okay. Boleh guna minyak pelincir, boleh guna minyak masak pun boleh, kadang orang orang pakai. Okey. Okey, ni apa ni? Gerak kerja. Mungkin dia sarankan dekat kita untuk buat benda ni Buat alat penyiram dengan menggunakan bahan semula, okey, ataupun bahan kitar semula seperti tin atau botol plastik. Memang kita duk pakai ni pun kan. Okey. Tapi kita tak buatlah macam alat penyiram betul tu. Kita guna botol isi air dalam tu, pergi tuang terus kan. Tapi inilah cuma kita tak ada di sekolah, benda ni kita tangguh dulu. Okey. Sebenarnya nak buat apa kat sekolah ni memang ada dah alat penyiram dah ada dah. Lama dah beli. Okey, cara penggunaan dah tahu nama, dah tahu fungsi. Okey. Kadang-kadang ni cara penggunaannya pula. Okey, yang ni sudip tangan sudip tangan. Pegang hulu sudip tangan. Hulu yang mana? Yang biasanya yang kayu ni. Okey. Buat lubang di tengah-tengah bekas. Oh, ni cara nak tanam anak pokok ni. Okey. Buat lubang di tengah-tengah bekas, masukkan anak benih ke dalam lubang tersebut. Okey. Dia nak tunjuk macam mana salah satu kegunaan sudip tangan ni. Okey, sudip tangan. Yang kedua ni dia nak tunjuk salah satu penggunaan apa tadi? Serampang tangan. Okey, pegang hulu serampang tangan macam biasa. Gemburkan medium. Gembur ni tanah dalam pasu ni bila dah lama dia jadi padat Bila padat ni tak elok sangatlah untuk pengudaraan. Untuk kadang air pun susah nak masuk ke bawah sebab akar pokok mungkin berada jauh di bawah. Okey. Jadi air tu duduk bertakung di atas sebab dia padat sangat Jadi kadang-kadang kita kena gemburkan supaya air ataupun baja yang kita tabur tu mudah meresap. Okey, gemburkan, tu maksud gembur sekeliling anak pokok. Jangan sampai kena anak pokok tu nanti patah mati pula. Okey, yang ni cara menggunakan apa namanya tadi? Penyiram. Okey, penyiram. Isilah air dalam tu dan siram pada tanaman. Sangat mudah sangat mudah. Okey. Pokok yang dah besar okeylah senang saja. Pokok yang masih kecil tu kena hati-hati sikit. Takut dia patah pula. Okey, ini pongkis, salah satu kegunaan pongkis. Dia sebagai alat untuk kita bawa kita bawa apa-apalah. Biasanya dia rumput, bahan tanaman. Okey. Tu cara pegang. Tengok cara pegang. Okey. Okey, nak tunjuk cara macam mana.
Okey. Ni kita tangguh dulu. Tunjuk cara. Okey. Yang ni alatan ni tadi ada kot rasanya ada. Dah kamu jawab dalam modul. Macam mana kamu jawab tu entahlah ya. Okey. Kalau boleh lah kita habiskan cepat lah bahagian RBT tahun 5 ni. Okey. Okay, kita habiskan. Kalau boleh kita habiskan sampai mana kita habiskan. Tengoklah. Okey. Tengok sampai mana. Okey, ini bahagian kenali medium. Tadi apa tu medium? Okey. Medium semaian ialah bahan perantara yang perlu digunakan untuk menyemai biji benih. Kita boleh membuat medium semaian sendiri atau membeli di pasaran. Terdapat beberapa jenis medium semaian yang boleh digunakan. Antara medium semaian tersebut adalah seperti di bawah. Okey. Di sini medium semaian ialah bahan perantara. Okey, ni medium semaian. Okey. Nama pun dah semaian. Jadi dia bahan perantara untuk semai biji benih. Okey, alright. Okey, benih-benih bahan yang sesuai untuk menanam biji benih. Okey, yang pertama tanah campuran. Okey, tanah campuran ni yang paling mudah, yang senang dapat, yang mungkin dapat percuma di tepi rumah saja. Okey. Boleh korek di tepi tanah rumah kita. Okey. Pastikan rumah kita, jangan rumah orang pula. Okey. Tanah campuran medium. Ni yang pertama ke Yang pertama. Tanah campuran medium ini dihasilkan dengan mencampurkan beberapa bahan mengikut sukatan yang telah ditetapkan, iaitu 2 bahagian tanah loam, 1 bahagian organik dan 1 bahagian pasir sungai. Okey, tanah loam. Saya rasa tanah loam ni tanah biasalah, tanah biasa. Okey. Tanah yang warnanya warna oranye gitulah. Okey. Tanah yang macam keras lah. Okey. Yang bukan warna hitam. Kalau tanah tu warna hitam, itu tanah tu banyak bahan organik dalam dia. Okey, itu mungkin boleh jadikan bahan organik. Tapi biasanya bahan organik ini ada juga orang buat sendiri Apa-apa saja yang bahan daripada dapur dia, daripada tanaman keliling rumah dia yang dia potong, yang ni dia masukkan dalam tong, dia simpan. Okey, nanti bahan tu akan jadi mereput, mungkin ada bau sikit tapi nanti dia akan jadi bahan yang boleh menyuburkan tanah lah Okey, ataupun tanah kampung ni biasanya kalau kita tengok warna hitam lah kan. Biasanya dah memang banyak bahan organik situ. Sebab apa? Yalah, bela ayam, dia punya tai ayam pun kan, semua dah ada dalam tanah tu. Biasanya warna hitam tu. Betul tak? Yang bela lembu lagi Okey. Dan 1 bahagian pasir sungai. Okey. 2, 1, 1. Okey. Ni nisbah sampai 3 ni. Okey, 2 apa? 2 ialah tanah loam, tanah biasalah yang warna orange sikit. Okey. Tak salah saya lah Tanah organik, bahan organik ni bahan yang mereput. Cari, tengok tepi-tepi. Okey. Biasanya tempat buang sampah tu banyak bahan organik yang kita buang. Lauk-lauk kita kan, ikan apa semua tu, sayur kan, dia akan mereput dan dia akan jadi bahan organik. Okey. Pasir sungai yang bersih. Pasir. Okey, carilah pasir sungai yang bersih. Kalau orang buat rumah ada pasir tu, kalau boleh ambil sikit, bolehlah ambil sikit, minta okey. Kalau sendiri punya tak payah minta. Okey, tu cara nak menghasilkan tanah campuran. Okey, yang paling ekonomi lah, yang ni lah. Okey, yang kedua, peat moss. Okey, ini ejaan dia, peat moss.
Bahan ini merupakan sejenis tanah gambut. Okey. Tanah gambut. Tanah gambut ni warna hitam. Sama lah tadi. Dia banyak organik dalam dia sebenarnya. Sebab tu dia warna hitam. Tapi dia diimport dari luar negara. Ni import punya. Okey. Dan telah dibasmi kuman. Kenapa ambil dari luar negara ni? Tak tahulah. Okey. Mungkinlah. Okey. Dan memang negara tu menghasilkan banyak bahan tanah peat moss ni. Dia nak buat duit, dia jual lah. Okey. Okey, dia tanah juga tanah yang mungkin dah cukup lengkap dalam ni, yang organiknya ada, apa semua dah ada dalam ni nampak gaya macam lebih subur ni Okey, yang ketiga, coco peat. Tadi peat moss, sekarang coco peat. Okey. Tengok ni. Macam apa ni? Macam bata. Ni yang dimampatkan. Kita kena pecah cerai-cerai ataupun kita pecahkan balik. Jadi bentuk macam ni baru boleh tanam. Takkan nak tanam macam bentuk bata ni. Okey. Medium ini diperbuat daripada sabut kelapa sebenarnya. Sabut kelapa. Yang telah diproses dan dihancurkan. Okey, dah hancur. Cuma waktu dia nak jual, nak masuk dalam plastik tu dia padatkan jadi bentuk macam ni. Okey. Yang telah diproses dan dihancurkan. Biasanya coco peat diperoleh dalam bentuk serbuk. Biasanya serbuk. Tapi yang dia bagi gambar ni, maknanya ada juga yang bentuk macam tu. Okey. Okey, ini 3 medium semayan. Mungkin nanti ada medium tanaman. Semai ni anak benih je. Anak benih tu tak akan tumbuh sampai dia besar kat situ. Okey, dia perlu dipindah ke mungkin dah nama dia medium tanaman. Okey, yang ni medium semayan. Okey, ada 3 Okey. Kamu tengok ni. Contoh baja organik ialah kompos. Okey. Kompos ni maksudnya mereput najis lah, najis haiwan lah biasanya dan baja hijau. Ni saya pun tak tahu ni, baja hijau, baja yang hijau. Nanti kita kena cari ni. Patutlah dia suruh kita cari. Gunakan carian enjin, cari Google lah maksudnya, untuk mencari maklumat tentang baja hijau. Okey. Nanti kita akan cari baja hijau. Okey. Cuba kita tengok dalam internet ada tak baja hijau. Saya sedang buka Google. Tapi kamu tak nampak lah ya. Kamu pun boleh gunakan handset kamu tu. Buka Google, cari baja hijau. Okey. Apa dia tulis sini? Okey, daripada sumber Wikipedia, baja hijau adalah tumbuhan yang ditanam untuk jangka masa pendek dan kemudiannya dibajak atau ditanam di dalam tanah semasa masih hijau, bertujuan untuk meningkatkan bahan organik di dalam tanah. Tanaman baja hijau selalunya dikaitkan dengan pertanian organik. Kebanyakan tanaman baja hijau adalah daripada keluarga kekacang. Pokok macam kacang lah. Okey, ada gambar dia bagi tu. Rupanya patutlah pokok ni banyak kat kelapa sawit. Rupanya dia boleh jadi baja hijau di ladang kelapa sawit. Tapi saya tak dapat tunjukkan lah ya. Kamu boleh carilah nanti baja hijau. Rupanya dia adalah
Pokok yang kita kena kenal pastilah pokok apa. Kita tanam tu semata-mata untuk kita hancurkan dia, kita masukkan dalam tanah. Gaul sekali dia jadi baja. Waktu daun dia masih hijau, tak perlu dia reput-reput pun. Okey. Ni tanya orang-orang yang pandai bertani ni, mungkin dia tahu. Okey. Alright. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Sekejap ya. Kita akan berhenti sampai medium saja ya. Okey. Medium pilihanku. Okey, kita perlu menyediakan medium semayan terlebih dahulu sebelum melakukan aktiviti menyemai biji benih. Pilih satu medium semayan yang sesuai dan mudah diperoleh untuk digunakan. Okey, dia ajar, dia tunjuk balik tu saya kata tanah loam ni warna oranye ni, nampak ni warna-warna oranye ni Bahan organik ni bahan-bahan yang mereput. Okey, yang kita buat sendiri ke, baja organik ataupun apa. Macam yang dia sebut tadi, najis haiwan, baja hijau, apa semua tu, ini bahan organik dan pasir sungai. Tanah loam 2-1-1. Macam mana 2-1-1 ni, macam mana? Okey, contoh saya boleh bagi Katakan kamu gunakan satu bekas yang bentuk macam ni. Bentuk yang samalah, yang sama macam ni. Yang ada satu bekas macam ni je. Yang berada di tangan kamu, yang bekas macam ni je. Okey, kamu isikan tanah loam. Kalau dia tanah loam tu 2, okey. Kamu penuhkan satu, kamu masuk, tuang. Masuk sekali lagi, tuang. Okey, dah 2 kali cukup. Jadi bahan organik pula masuk pula, tapi satu je, tuang, campur dengan yang tanah loam tadi. Okey, dan pasir sungai pula bagi penuh, tuang masuk. Okey, itu cara dia. Guna satu sukatan yang sama. Jangan tanah loam guna bekas besar, tanah bahan organik kamu guna bekas yang kecil. Pakai bekas yang sama, baru tepat dia punya nisbah campuran yang disarankan mengikut buku teks ni. Okey, boleh. Kalau nak banyak, janganlah pakai bekas kecil sangat. Okey, cari bekas besar, baldi ke apa ke yang besar sikit. Kalau lebih pun benda tu kita boleh kita boleh guna kemudian, ataupun kita boleh, kalau lah tanah loam ni kita ambil sekeliling rumah kita saja, bahan organik pasir sungai, kita buang balik pun tak apa betul tak? Yang dapat percuma tu tak apalah nak buang balik, tapi simpan lah eloknya. Dah cantik dah, kamu dah bancuh dah. Okay? Kalau ada lebih lah, tak ada lebih tu tak cukup, buat lagi. Okay? Pandai-pandailah bajet. Okay? Campur, gaul. Siaplah kamu punya medium semayan tanah campuran lah yang kena buat yang kena gaul. Yang lain, yang lagi 2 tu beli saja. Yang satu tu dah yang import kan, tentulah kita kena beli. Yang kokopit tu pun dia ada proses dia tu. Okay, so pun kena beli, siap dah. Okay, gerak kerja ni macam dia nak gerak kerja ni, maksudnya mungkin dia nak suruh kita buat di sekolah lah. Okay, tapi kita tak ada di sekolah. Okay, ni samalah apa yang saya dah sebut tadi, cara nak bancuh tu dengan menggunakan nisbah 2-1-1. Kena ingat 2 tu apa, tenang, ingat yang 2 tu cukup lah. Tanah loam, yang lain tu organik dengan pasir. Okey, wadah ilmu. Kompos ialah bahan organik yang telah terurai. Yang terurai ni bahasa mudahnya telah mereput. Okey, digunakan sebagai baja.
Semua medium semaya yang didapati di pasaran telah siap dibungkus. Yelah, takkan nak buang. Mestilah bungkus kan. Okey, saya rasa saya akan berhenti pada muka surat 61 saja. Okey, andai kata sekolah buka nanti, kita akan sambung saja, tapi sekejap je. Lepas tu baru kita akan masuk topik yang tahun 6. Okey, kita habiskan sebab itu kita memang tak sempat tak sempat. Sekolah dah tutup semula sebab COVID. Okey dah. Okey, jadi kita dah belajar sampai tanah campuran ni. Ingat nanti kalau ada modul mungkin sampai sinilah sampai sini. Boleh tengok. Nanti saya akan bagi kamu gambar ni. Boleh simpan dalam handset. Dah selesai jawab modul. Okey, lepas tu ikut sukalah nak buat apa. Nak tengok video ni pun boleh. Takutnya tak berapa nak clear lah gambar ni pun tak berapa nak clear mana. Okey, saya rasa sampai situ dulu. Harap boleh faham. RPT ni santai-santai saja, janganlah stres sangat. Okey, dia ni lah orang panggil subjek elektif. Okey, tapi sebenarnya kalau saya sekolah dulu, ini subjek yang kita suka kan. Okey, yang boleh, yang relax-relax, santai-santai kan. Ambil pengalaman sikit buat kerja. Nanti bila besar dah boleh bercucuk tanam, bertukang, apa lagi yang kita belajar dulu. Okey, sekian dulu video ini. Assalamualaikum.